Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Iliani binti Zakaria, pensyarah dari IPG Campus Pendidikan Islam Bangi. Bersama-sama saya Dr. Aisyah Juri dan Encik Aminur Rashid Ahmad Dahari akan membentangkan hasil pembinaan DLO KPPB bagi kursus TFZK 2043M semester 1 tahun 1 PDPP Tahfiz. Pembentangan ini akan mengandungi 3 kandungan utama, dimulakan dengan penerangan ringkas website DLO, kedua, rumusan alat digital yang digunakan, dan ketiga, elemen KPPB dalam pembinaan DLO. Website DLO ini mengandungi 8 menu utama, iaitu pengenalan, pencetus idea, meneroka maklumat yang mengandungi 7 aktiviti pembelajaran, rumusan, kajian kes, refleksi, penilaian dan ahli kumpulan. Di bawah menu pengenalan, kami muatkan sinopsis kursus, hasil pembelajaran dan objektif pembelajaran. Bagi sinopsis kursus kurikulum bersepadu tahfiz, kursus ini memberikan fokus kepada konsep dan pelaksanaan program tahfiz model ulul albab yang dilaksanakan di sekolah menengah bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia serta mabadi' hifzul Quran dan maharat di samping hubung kait kurikulum tahfiz dengan isu-isu semasa. Bagi hasil pembelajaran kursus, pembikinan DLO ini adalah berdasarkan hasil pembelajaran kedua iaitu CLO kedua membincangkan mabadi' hifzul Quran dan maharat Al-Quran berdasarkan kurikulum temua. Seterusnya, objektif pembelajaran adalah berdasarkan subtopik asas tarannum dalam hifzul Quran, pengenalan ras dan nahwan dan aplikasi murattal ras dan nahwan. Mengandungi 7 objektif pembelajaran iaitu menjelaskan definisi dalil dan falsafah bertarannum, menjelaskan sejarah tarannum ras dan nahwan, menghuraikan peranan dan tabakat suara, menganalisis sifat dan peranan tarannum ras, menganalisis sifat dan peranan tarannum nahwan, mengaplikasi tarannum ras secara murattal dan mengaplikasi tarannum nahwan secara murattal. Bagi menu pencetus idea, nasyid selimut putih yang memiliki ciri alunan ras dan nasyid berbahasa Arab Laukana Bainana yang memiliki ciri alunan nahwan telah dikemukakan. Seterusnya, berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar sebagai pelajar PDPP yang rata-ratanya berkelulusan Timur Tengah, mereka diminta untuk menggambarkan ciri-ciri alunan yang terdapat pada kedua-dua nasyid tersebut. Sumbang saran pelajar dikongsikan pada Jamboard yang disediakan. Seterusnya, bagi menu meneroka pengetahuan aktiviti 1, kami telah menyediakan 3 alat digital untuk pembelajaran. Pada arahan pertama, pelajar diminta membaca dan mendengar audio pada Google Slide untuk tujuan pemerolehan ilmu. Pada arahan kedua, pelajar diminta menyaksikan diskusi Al-Quran yang melibatkan pakar-pakar Al-Quran di peringkat antarabangsa pada pautan Facebook yang disediakan. Manakala pada arahan ketiga, berdasarkan diskusi tersebut, mereka diminta memberikan ulasan dan pendapat berkaitan tajuk pada Padlet yang disediakan. Seterusnya, pada aktiviti 2, pelajar diminta membaca nota berkaitan sejarah, sifat dan peranan tarannum ras dan nahwan yang telah disediakan. Seterusnya, mereka diminta untuk menghasilkan satu peta I think mengikut kreativiti mereka. Hasilnya diminta untuk dimuat naik di Padlet aktiviti 2 yang telah disediakan. Pada aktiviti 3, arahan pertama telah meminta pelajar membaca petikan tesis berkaitan pengenalan suara dalam tarannum Al-Quran. Sumber rujukan telah disediakan. Seterusnya, pada arahan kedua, pelajar diminta menonton 3 video berkaitan aplikasi tabakat suara yang telah disediakan. Input kesemua video tersebut telah disampaikan oleh pakar dan pengamal dalam bidang tarannum dan hafazan Al-Quran. Seterusnya, pada arahan ketiga, pelajar diminta menganalisis petikan tesis dan input daripada video yang telah mereka tonton, lalu mereka diminta menghasilkan peta I think mengikut kreativiti dan dimuat naik ke dalam Padlet aktiviti 3 yang disediakan. Aktiviti 4,
Bagi aktiviti 4 dan aktiviti 5, pelajar diminta untuk mendengar alunan Tarannum Rast yang dialunkan oleh Qariah Antarabangsa Datuk Hajah Faridah Mat Saman dan alunan Nahwan oleh Qari Antarabangsa dari Iran Hamid Alizadeh. Kemudian, pelajar diminta untuk mengenal pasti sifat dan peranan Tarannum Rast dan Nahwan lalu menghantar jawapan pada Padlet aktiviti 4 dan 5. Seterusnya, pada aktiviti 6 yang bersifat aplikasi, kami telah menyediakan 3 contoh bacaan Murattal Rast yang dialunkan oleh 3 qari muktabar dunia iaitu Syekh Shuraim, Al-Husari dan Sudais. Pelajar diminta mendengar dengan teliti. Setelah itu, pada arahan kedua, pelajar membuat keputusan untuk memilih qari yang bersesuaian dengan bentuk suara mereka dan pelajar diminta untuk cuba meniru alunan qari yang telah dipilih. Mereka juga diminta untuk membuat latitubi bacaan berkali-kali. Justru kami sediakan online voice recorder sebagai penyokong persekitaran pembelajaran sepanjang membuat latihan. Bacaan terbaik akan dirakam dan dihantar ke Padlet aktiviti 6 yang disediakan. Akhir sekali, untuk mendapatkan maklum balas yang terperinci dan cepat daripada pensyarah, mereka akan berkongsi audio bacaan murattal ke Telegram atau GC yang telah disediakan khusus. Pada aktiviti ketujuh, arahan-arahan yang telah diberikan adalah sama dengan aktiviti 6, kecuali Tarannum yang ditumpukan adalah Tarannum Nahwan. Justru, qari-qari muktabar yang telah ditampilkan sebagai panduan adalah Muhammad Hadi Turi dari Senegal, Syekh Al-Husari dan Syekh Sa'ad Sa'id Al-Ghamidi. Seterusnya, bagi menu rumusan, pelajar diminta meringkaskan maklumat yang telah dipelajari pada pautan Jamboard. Di bawah menu kajian kes pula, kami mulakan dengan maklumat latar belakang kes dengan mengetengahkan pendapat Al-Ghawthani berkaitan aplikasi bacaan bertarannum sebagai kaedah berkesan semasa menghafaz Al-Quran. Link rujukan disediakan. Seterusnya, pada arahan pertama, pelajar diminta membuat literatur dengan membaca 2 jurnal yang telah disediakan. Link akses jurnal-jurnal tersebut turut disediakan bagi menyokong persekitaran pembelajaran dan akademik. Arahan seterusnya, mereka diminta menemu bual seorang qari berkaitan kepentingan tarannum Al-Quran dalam menghafaz Al-Quran. Kemudian mereka diminta membuat penulisan perbincangan berdasarkan dapatan temu bual qari atau dianggap sebagai pakar. Kemudian dimuatkan di dalam Google Doc. Di bawah menu refleksi, pelajar diminta membuat refleksikan diri terhadap tahap kemahiran bacaan murattal mereka dengan mengisi skala 1 hingga 10 pada Google Form. Mereka juga diminta untuk mengenal pasti apakah penambahbaikan yang perlu mereka lakukan. Rumusannya, 12 alat digital telah digunakan dalam pembinaan DLO topik bagi kursus TFZK 2043M sebagaimana berikut. Pembinaan website DLO ini telah mengambil kira dan menerapkan kelima-lima model utama KPPB iaitu model pembelajaran murid, model reka bentuk pembelajaran, kompetensi 6C, 3R dan 3E. Model pembelajaran murid. Didapati asas pembinaan aktiviti di dalam website ini telah menerapkan elemen belajar cara belajar, elemen perhubungan dan elemen aspirasi. Belajar cara belajar. Contohnya, pelajar bertanggungjawab 100% terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran mereka. Mereka sedar tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, lebih-lebih lagi melalui aktiviti sumbangsaran dan refleksi melalui Padlet dan Jamboard. Mereka juga berpeluang membuat refleksi atau perubahan tingkah laku dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor terhadap maklum balas yang diterima. Seterusnya, mereka juga mempunyai autonomi terhadap pembelajaran, berperanan membina tugasan dan penilaian pembelajaran melalui penyediaan link akses rujukan berautoriti dan juga aktiviti aplikasi bacaan murattal dan kajian kes. Seterusnya, perhubungan.
seperti pelajar membina kemahiran dalam membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal. Mereka dapat bekerja dengan jayanya dan dapat mengekalkan usaha serta menggalakkan inisiatif sendiri. Ia dapat dilihat melalui kajian kes, aktiviti latihan dan aktiviti rakaman. Dari aspek aspirasi, aktiviti-aktiviti yang dirancang akan melahirkan pelajar yang mempunyai kepercayaan akan kemampuan terhadap diri sendiri, sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan dirinya, terlibat secara aktif berdasarkan keperluan dan minat serta berupaya merancang tugasan dengan sistematik. Model reka bentuk pembelajaran. Website DLO yang telah dibina mempunyai elemen, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan kemudahan digital dan amalan pedagogi. Elemen rakan pembelajaran, misalnya penglibatan kori-kori muktabar, pakar-pakar dalam dan luar negara yang bertindak sebagai sumber pemerolehan utama kepada ilmu dan kemahiran yang ingin dicapai. Perkongsian turut berlaku antara pelajar dengan pelajar, pensyarah dengan pelajar, pakar dengan pelajar melalui pelbagai alat dan medium digital yang disediakan. Elemen persekitaran pembelajaran turut muncul apabila suara pelajar menjadi salah satu panduan untuk mereka bentuk dan menambah baik pengisian pembelajaran website DLO. Di samping itu, strategi untuk penglibatan pelajar serta strategi untuk membina perkongsian menyuburkan persekitaran pembelajaran. Seterusnya, elemen ketiga, memanfaatkan kemudahan digital turut dilihat dalam akses kendiri pelajar dan penerimaan maklum balas yang tepat pada masanya. Seterusnya, melalui elemen amalan pedagogi, kami mengutamakan penggunaan teori konstruktivisme. Mereka bentuk tugasan yang memerlukan penakkulan dan kemahiran berfikir yang tinggi, penyediaan langkah-langkah pembelajaran terarah kendiri dan kepelbagaian pentaksiran. Seterusnya, bagi kompetensi global 6C, keseluruhan 6C telah diterapkan di dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran termasuklah karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Seterusnya, komponen 3R, regard, relevance dan relationship. Ia didapati apabila alat digital yang digunakan didapati dapat merangsang pembelajaran kritis dan kreatif, mewujudkan suasana pembelajaran yang relevan dengan kehidupan seharian, seterusnya mengeratkan hubungan guru dan pelajar sebagai learning partner. Seterusnya adalah komponen 3E, engagement, enhancement dan extension. Dianggap memiliki ciri engagement apabila wujudnya elemen fokus, motivasi dan aktif. Contohnya, boleh merubah tingkah laku pelajar di mana berubah daripada pasif kepada aktif. Ia berlaku apabila pembelajaran terarah kendiri dalam mendapatkan kemahiran bacaan murattal, rost dan nahwan. Juga dianggap memiliki ciri enhancement apabila wujud elemen sophisticated, scaffolds dan konsep Kant with traditional. Contohnya, penggunaan pakar rujuk di peringkat antarabangsa sebagai rakan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah melalui pembelajaran digital. Seterusnya, website DLO ini didapati memiliki ciri extension apabila menghasilkan jambatan antara pembelajaran di IPG dengan pengalaman kehidupan sebenar pelajar. Kemahiran yang terhasil menjadi harta intelek yang cukup berharga wujud dalam keadaan digital sama ada untuk pelajar yang terlibat ataupun pensyarah yang mengumpul bahan rakaman atau penghasilan peta iThink yang kreatif daripada pelajar. Saya simpulkan pembentangan kepada poin yang utama iaitu impak kepada pelajar. Pembinaan DLO yang dibina dirancang agar memberi impak yang positif terhadap pembelajaran era digital PED. Ia dapat direalisasikan apabila wujudnya ciri guru digital, bilik darjah digital serta alatan dan resos digital. Ketiga-tiganya menjadi faktor upaya yang akan membentuk ciri pelajar digital yang turut memiliki elemen-elemen KPPB sebagaimana gambar rajah berikut. Sekian pembentangan. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.